Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa walah. Kita sambung kembali perbincangan berkaitan dengan hukum al-wad'i, iaitu pada perbahasan as-sihhah wal butlan. Pada perbincangan as-sihhah wal butlan, sah dan juga batal. Kata pengarang rahimahullah, makna sihhati wal butlan. Apakah makna sihah, makna sah dan juga butlan, batal? Kata pengarang, af'alul mukallafin idza waqa'at mustawfiyatan waqa'at mustawfiyatu arkaniha. Perbuatan mukallaf itu apabila berlaku perbuatan itu mustawfiyata arkaniha, hal keadaan perbuatan mukallaf itu mustawfiyata arkaniha, mencukupi dan memenuhi rukun wa syurutiha dan syaratnya. Hakama syari'u, maka syari' akan menghukumkan bisihhatiha, dengan sahnya. Wa idza lam taqa' ala hadzal wajhi, jika tidak berlaku atas jalan dan rupa ini, hakama syari'u bi'adami sihhatiha, maka syarak akan hukumkan dengan tidak sah. Ai bi butlaniha, dengan batalnya. Wa makna sihhatiha, apa makna sahnya perbuatan itu? Annaha tatarattabu, bahawa perbuatan mukallaf itu tatarattabu, menghasilkan ke atasnya atharuha syar'iyyah, kesan-kesan syaraknya. Jadi perbuatan itu ada kesannya, akan membawa kepada kesan syarak yang berkaitan. Fa idza kanat minal ibadah, kalaulah perbuatan itu daripada ibadat, bari'at zimmatul mukallafin, akan terlepas tanggungan mukallaf daripada perbuatan. Lepas tanggungan ini makna orang tu dikira telah selesai melakukan ibadat tersebut dan dia tidak dikira meninggalkan perbuatan itu. Contoh, kas salatil mustawfiyati li arkaniha, seperti semayang yang memenuhi rukun dan syaratnya. Maka dia tidak dikira meninggalkan semayang, dia tak perlu qada. Itu maksudnya. Wa idza kanat ay af'alul mukallafin al-mukallafi as-sahihah, jika adalah perbuatan mukallaf yang sahih itu minal adat, daripada perbuatan adat, daripada pekerjaan adat. Pekerjaan adat itu makna muamalat, ay muamalat kal uqudil bai', seperti akad jual beli, wal ijarah, sewa menyewa, wal nikah. Maka kalau dia bentuk daripada adat ni merujuk kepada makna yang selain daripada ibadat. Jadi ibadat ialah yang berkaitan dengan pekerjaan, kita kata ritual, amalan ibadat kita lah. Adat ni yang berkaitan dengan perkara-perkara perbuatan yang melibatkan muamalat, nikah kahwin dan seumpamanya. Jika perbuatan itu daripada aspek ini, tarattaba ala kulli aqdin al-atharu, maka akan menghasilkan ke atas setiap akad itu al-atharu al-muqarraratu lahu syar'an, kesan-kesan yang telah ditetapkan baginya pada syarak. Itu maknanya. Makna kalau dalam aspek jual beli, bila jual beli sah, makna berlaku perpindahan milik. Kalau nikah itu sah, berlaku halal antara suami isteri. Itu makna kesan-kesan syarak dia. Wa makna butlaniha, makna batalnya perbuatan mukallaf itu ada mutaratubi athariha syar'iyyah, iaitu tidak memberi kesan, tidak menghasilkan kesan syarak di atasnya. Li'anna al-athara syar'iyyata, kerana kesan-kesan syarak tatarattabu ala mastawfal arkanu, hanya terhasil atas apa yang mencukupi al-arkan, allati mastawfa ala mastawfa al-arkana, atas sesuatu yang istawfa, memenuhi akan rukun, allati talabaha syari'u, yang dituntut oleh syariat. Fa idza kanat hadhihi al-af'alu, jika perbuatan ini minal ibadati, daripada ibadat, lam tabra' zimmatul mukallaf, maka tidak akan terlepas tanggungan mukallaf daripadanya. Makna mukallaf dianggap masih belum melaksanakan ibadat. Wa in kanat minal uqudi wa tasarrufat, kalau dia itu daripada aspek akad dan juga berurusan. Tasarruf ni makna urusan niaga dan seumpamanya lah. Tasarruf, urusan permuamalat dan seumpamanya.
lam yatarattab 'alaiha ma yatarattabu 'ala as-sahihati min atharin syar'iyyatin, maka tidak akan menghasilkan atasnya apa yang hasil di atas akad yang sahih daripada kesan syarak. Okey. As-sihhatu wal butlan, sah dan juga batal min aqsamil hukmil wad'i. Sah batal ini termasuk daripada pembahagian hukum wad'i. Dia di bawah pembahagian hukum wad'i. Dhahaba ba'dul usuliyyin, telah berpandangan sebahagian ulama usul, ila anna wasfal fi'li bis-sihhati wal butlan, bahawa mensifatkan perbuatan dengan sah dan batal itu min qabilil hukmi taklifi, daripada aspek hukum taklifi. Mereka kata macam tu. Apa hujahnya? Muhtajina, mereka berhujah bi anna sihhata, dengan bahawa sah itu tarji'u ila ibahati syari', kembali kepada keharusan syari' al-intifa'a bi syai'. Keharusan syari' mengharuskan mengambil manfaat dengan sesuatu. Wal butlan, dan al-butlan itu wal butlana wa anna al-butlana yarji'u ila hurmatil intifa'i bi syai', kembali kepada pengharaman mengambil manfaat dengan sesuatu. Fa fil bai'is sahih, maka pada jual beli yang sahih, yubahu lintifa'u bil babi', diharuskan mengambil manfaat dengan mabi', barang yang dibeli, min qibalil mushtari, daripada pihak pembeli. Wa fil bai'i batili, dan pada jual beli yang batal, yahrumu intifa'uhu bihi, haram ke atas pembeli mengambil manfaat dengan barang tersebut. Wa qad radda ala hadzal qaul wa qad rudda, dan sungguhnya ditolaklah atas pandangan ini. Jadi ada yang mengatakan sebagaimana yang kita sebut tadilah, apa rad ataupun hujah balas bagi mereka yang tidak setuju dengan pandangan ini. Mereka kata wa qad rudda ala hadzal qaul, sungguhnya telah ditolak pandangan ini, bi annal bai'a, bahawa jual beli itu syartul khiyar bi syartil khiyar. Jual beli bi syartil khiyar, jual dengan syarat khiyar lil bai', bagi penjual, sahihun bil ijma', itu sah dengan ijma'. Wala yubahu lil mushtari al-intifa'u, dan tidak mengharuskan bagi mushtari al-intifa'u bil mabi', mengambil manfaat dengan mabi'. Okey, jadi isunya di sini mereka berhujah dengan hujah apa? Hujah bahawa sahih itu kembali kepada mengharuskan syarak mengambil intifak. Butlan itu dengan memberi makna syarak mengharamkan mengambil manfaat. Nampak? Jadi mereka datangkan pada contoh ini ialah jual beli yang sahih, dia harus intifak kan. Adapun jual beli yang batil tidak harus intifak. Okey, apa rad terhadap pemisalan atau contoh itu? Dia kata contoh itu tidak betul. Kenapa? Bi annal bai'a bi al bai'a bi syartil khiyar lil bai', tidakkah jual beli yang mensyaratkan khiyar bagi bai'? Jadi dalam jual beli ni ada dipanggil sebagai dipanggil kuasa ataupun khiyar. Ada hak khiyar yang boleh untuk diambil dari mushtari, pihak pembeli, ataupun bai', pihak penjual. Jadi jual beli yang pembeli membuatkan dan mensyaratkan hak khiyar, tidakkah jual beli itu sahih? Bai' penjual mensyaratkan khiyar syarat. Dia kata, saya jual barang ini kepada awak dengan saya syaratkan khiyar syarat 3 hari. Maka jual beli itu sahih tak? Jawapannya sahih bil ijma', dengan sepakat. Tetapi dalam tempoh itu wala yubahu lil mushtari al-intifa' bil mabi', tidak mengharuskan bagi mushtari, pembeli, untuk mengambil manfaat dengan mabi' itu. Tidakkah ketika itu tidak mushtari tidak boleh ambil manfaat? Kerana apa? Kerana barang itu masih dalam tempoh khiyar. Dari kerana itu tadi kata kalau jual beli sahih boleh intifak. Sekarang ni contoh yang diberi iaitu jual beli dengan syarat khiyar, jual beli itu dihukum sahih, tetapi tidak diharuskan intifak. Jadi ini bersalahan dengan huraian yang diterangkan tadi. Okey. Jadi ini pelajar tidak perlu perlu faham sajalah. Cuma tidak perlulah hafal kerana ini berkaitan rudud
al-hujjah al-adillah wa rudud ini kita tidak fokus manalah, cuma kita nak faham dari segi bagaimana kekuatan hujah yang didatangkan oleh satu kumpulan ataupun satu pandangan, mereka ada hujahnya. Maka kadang-kadang ulama mendatangkan hujah balas supaya apa, nak menyatakan bahawa hujah tersebut dari segi kekuatan hujahnya mungkin tidak sekuat. Kenapa? Kerana ada beberapa furuk yang terkeluar daripada kaedah yang mereka letakkan itu. Cuma biar kita faham sahaja dalam masalah ini. Okey. Wa dhahaba akharuna, dan berpandangan ulama lain, ila anna sihhata wal butlana min ahkamil wad'i. Sah dan butlan itu daripada hukum wad'i. Li anna syari'a hakama bita'alluqis sihah, kerana syariat menghukumkan dengan berkaitnya sah bil fi'li al-mustawfi li arkanihi wa syurutihi, sah bagi perbuatan yang mencukupi rukun dan syarat. Wa hakama bita'alluqi butlan, dan syariat menghukumkan dengan berkaitnya kebatalan itu bil fi'li alladhi lam yastawfi arkanahu, dengan perbuatan yang tidak mencukupkan rukun dan syaratnya. Jadi di sini dia kembali kepada mana ni? Min qabili hukm taklifi. Jadi pandangan pertama mengatakan bahawa hukum as-sihhah wal butlan ini termasuk daripada hukum taklifi. Hukum taklifi. Kok mana taklifi itu? Iaitu taklif itu datang daripada mana? Daripada keharusan. Tidakkah al-ibahah itu daripada hukum taklifi? Jadi kerana itu mereka pandangan pertama mengatakan as-sihhah wal butlan daripada hukum taklifi. Okey, jadi pandangan ini dirad oleh pengarang, mendatangkan rad terhadap pandangan ini. Pandangan yang kedua mengatakan as-sihhah wal butlan itu daripada hukum apa? Daripada hukum wad'i. Li'anna syari'ah hakama bita'alluqi, sebagaimana kita sebut tadilah. Jadi pandangan yang kuatnya wal qawlu tsani huwa ma nurajjihuhu, pandangan kedua itulah yang kita tarjihkan. Li'annahu laisa fi sihhati wal butlan, kerana tidak ada pada sah dan batal itu fi'lun wala tarkun. Dalam penghukuman sah dan batal tak ada perbuatan, tak ada tarkun, tak ada meninggal apa-apa, wala takhir, tidak ada berlaku takhir. Wa inna ma fihi wasfu syari', hanya ada ialah pensifatan oleh syari' lil fi'lil mustafi li arkanihi, bagi perbuatan yang mencukupkan rukun dan syaratnya bisihah. Yang ada ialah hanya syarak menghukumkan, meletakkan sifat sah bagi perbuatan yang cukup syarat dan rukun. Wa ma yatba'u dzalika, dan apa yang mengiringinya, min tarattubil athar, daripada terhasilnya kesan-kesan. Au wasfu syari'i, atau mensifatkan syari' lil fi'li alladhi lam yastawfi arkanahu, bagi perbuatan yang tidak mencukupi rukun dan syaratnya, bil butlan, dengan pembatalan. Benda perbuatan yang tak cukup rukun dan syarat, syari' meletakkan sifat batal. Wa ma yatba'u dhalika min adami tarattubil athar, dan apa yang mengiringi daripada tidak ada kesan. Wa hadhil ma'ani kulluha, dan kesemua makna-makna ini tadkhulu fi khitabil wad'i, tidakkah dia termasuk daripada khitabul wad'i? Idh hiya min ma'ani sabab, kerana dia termasuk daripada makna sebab. Was sabab, jadi apa dia? Sebab bagi kita cukup rukun itu sebab dihukum dengan sah. Sebab dihukum dengan sah. Okay. Jadi dia kita kata sebagai termasuk daripada hukum wad'i, ataupun sahih itu, sah itu sebab kepada terhasilnya. Boleh juga as-sihah itu sebab kepada terhasilnya kesan-kesan daripada perbuatan itu. Al-butlan itu sebab kepada apa? Kepada tidak terhasil. Jadi dia termasuk daripada ma'ani sabab. Was sababu min aqsamil hukmil wad'i, termasuk daripada hukum wad'i. Okey, selesai. Kemudian perbincangan al-butlan wal fasad, batal dan juga fasad. Wal butlan wal fasad bima'nan wahidin inda jumhur, satu makna saja sejumhur. Fa kullu ibadatin aw aqdin, setiap ibadat ataupun akad, aw tasarrufin, ataupun satu urusan, faqad fukida
fuqida ba'du, yang hilang atau tiada sebahagian daripada rukun, au ba'du syuruti, atau sebahagian daripada syarat, fahuwa batilun au fasidu, maka dihukumkan batal atau fasid. Wala yatarattabu alaihi atharuhu syar'i, tidak akan menghasilkan kesan syaraknya. Fabai'ul majnun, maka jual beli orang gila, batilun, batal, li khalalin, kerana berlaku kecacatan, fi ruknihi, pada rukunnya, wa huwal aqid, iaitu orang yang berakad. Orang akad tu orang gila. Wa bai'ul ma'dum, jual beli benda yang tak ada, al maut ataupun maitah, bangkai, batilun, juga batal, li khalalin fi ruknihi, kerana berlaku kecacatan pada rukunnya, wa huwal ma'qud alaih, di sini kecacatan itu berlaku pada barang, ma'qud alaih, barang yang diakad. Wa kama yusamma bai'ul majnun wal maitah bil bai'il batil, sebagaimana dinamakan jual beli orang gila dan bangkai itu dinamakan jual beli yang batil, yusamma aidan bil fasid, dinamakan jual beli yang fasid. Wal bai'u bi thamanin ghairi ma'lumin, jual beli dengan harga yang tidak maklum, au bi thamanin ajilin, atau dengan harga tangguh, ghairi ma'lum, yang tidak diketahui. Kita jual dengan harga tangguh. Makna hutang lah, jual beli hutang, tapi berapa hutang tak maklum, tak tentukan lagi. Yusamma aidan bil batili wal fasid, dinamakan batal dan fasad. Wa in kana al khalalu fi ba'di syurutil bai', walaupun dalam kes ini kecacatan itu berlaku pada sebahagian syarat, ai fi awsafihi duna arkanihi, tidak pada sifat, iaitu berlaku pada sifat, tidak pada rukun. Jadi bezalah di sini sikit pada masalah jual beli orang gila dan bangkai ini berkait dengan rukun. Adapun jual beli dengan harga yang tidak maklum, ini berkait dengan bukan rukun, sifat yang mengiringi rukun. Jadi dari segi perbezaannya, orang gila ni termasuk akid, jual beli orang gila ni termasuk cacat pada rukun, bangkai cacat pada rukun. Ini pada rukun akid, ini pada rukun ma'qud alaih. Ini pada sifat sahaja. Tapi di sisi jumhur sama sahaja, dipanggil batil dan juga fasid, sama ada dia melibatkan sifat akad tersebut atau ibadat tersebut, atau melibatkan rukun. Amal Hanafiyatu, adapun ulama Hanafiyah, fa indahum tafsilun ala nahwi al-ati, maka di sisi mereka ada huraian, perincian mengikut sebagaimana berikut. Pertama, al-ibadat idza faqadat, ibadat itu idza faqadat ruknan, jika dia kehilangan ruknan, satu rukun, min arkaniha, daripada rukunnya, kas salati, seperti semayang, bila rukuk, semayang tanpa rukuk, rukun, au faqadat ba'dha syurutiha, ataupun dia hilang sebahagian daripada syarat, kas salati bila wuduk, seperti semayang tanpa wuduk, fahiya fi halataini, maka dalam situasi ini dipanggil sebagai batilan au fasidan. Nama sama, batil boleh, fasid boleh. Wala yatarattabu 'alaiha atharuha asy-syar'i, tidak memberi kesannya syarak. Fal batil wal fasid indahum bi ma'nan wahid fil ibadat. Pada ibadat yang batil, ibadat yang fasid, nama sama sahaja. Okey, adapun muamalat, al-muamalat wa hiya al-uqud wa tasarrufat, iaitu akad-akad dan urus-urusan. Fa idza faqadat ruknan, jika akad tersebut kehilangan satu rukun, min arkaniha, sumiyat batilatan, maka akad itu dipanggil akad batil. Walam yatarattab 'alaiha ayyu atharin syar'i, tidak akan memberi kesan apa-apa kesan syar'i. Kama fil bai'il majnun, sebagaimana jual beli orang gila, au bai'il maitah, atau jual beli bangkai, au nikahil maharim, ataupun nikah dengan mahram, ma'al ilmi bil hurmah, dengan keadaan dia tahu tentang perharaman nikah dengan mahram. Wa idza stawfat arkanuha, okey, selesai. Maka yang berkait dengan rukun atau syarat dipanggil sebagai, kalau melihatkan kepada ukut melihatkan kepada perbuatan yang berbentuk akad dan juga tasarrufat, dipanggil sebagai batil kalau dia cacat pada rukun dan syarat. Wa idza stawfat arkanuha, adapun apabila dia perbuatan tu istawfat arkanaha, dia mencukupkan rukunnya, atau dia istaufa arkanuha, istaufa arkanuha, dia cukup rukunnya, walakin faqadat, tetapi dia kehilangan ba'dha syurutiha, kehilangan sebahagian daripada syaratnya,
ai ba'd awsafiha al-kharijiyah, iaitu sebahagian daripada sifat kharijiyah. Kalau kecacatan itu berlaku pada sifat luaran, bukan rukun, sumiyat fasidatan, dinamakan perbuatan itu, akad yang fasid sahaja. Kita tak nama batil, nama fasid. Wa tarattaba 'alaiha ba'dul athar, dan akan menghasilkan sebahagian kesan. Idza qama al-aqidu bi tanfidhil 'aqdi, kalaulah melakukan oleh orang yang berakad itu dengan pelaksanaan akad, dengan melaksanakan akad tersebut, meneruskan akad tersebut, maka ada sebahagian daripada kesan itu boleh terhasil. Contoh, kama fil bai'i bi thamanin ghairi ma'lum, sebagaimana jual beli dengan harga yang tidak maklum. Saya jual lah barang ni kepada awak, kepada apa? Tak apalah, ambil lah. Jadi dia jual, kata tak apa, saya jual dengan harga tak apa, kediang lah. Lepas tu kawan tu kata saya beli. Berapa harga? Tak maklum lagi. Au bi thamanin muajjal, ataupun dengan harga tangguh. Ila ajalin majhul, tapi tangguh pada tempoh yang tidak ketahui. Saya beli barang ini secara hutang. Lama mana? Tak tahu. Tidak letak tempoh pembayaran. Awil muqtarini bi syartin fasid, ataupun al-muqtarini yang menyertai dengan syarat yang fasid. Awil nikahi bi ghairi syuhud, ataupun nikah tanpa ada saksi. Okey, maka di sini dikira muamalah akad dan seumpama ini dikira akad yang fasid. Kita tak panggil batil kerana dia melibatkan bukan pada rukun, tapi melibat kepada sifat dan sifat luaran bagi sesuatu akad tersebut atau tasarruf tersebut. Dinamakan fasid sahaja. Okey. Jadi di sisi ini, dalam masalah ini, Hanafiah dia membezakan itu, dan sebahagiannya akan menghasilkan kesan. Tengok, fa fil bai'i yathbutul milku, maka pada jual beli itu yuthbitu mensabitkan jual beli itu al-milka, akan pemilikan lil mushtari, bagi pembeli, fil mabi', bagi barang yang dibeli. Idza qabidahu, jika dia mengqabatkan, dia qabidahu bi iznil bai', jika dia qabat dengan izin bai'. Mana barang tadi dia ambil dengan izin bai', izin penjual. Jadi barang itu jadi milik dia lah. Barang itu jadi milik dia. Ya. Wa fin nikah, qabadahu. Baca dengan qabadahu. Idza qabadahu, apabila pembeli itu, idza qabadahu, jika pembeli mengqabatkannya, bi iznil bai'. Qabat ni makna menerima lah, menerima dengan izin bai', izin penjual. Okey. Jadi di sini ada kesannya. Apa kesan dia tu? Kesannya sabit pemilikan. Walaupun berlaku cacat, tapi cacat itu pada sifat luaran, maka di sisi Hanafiah dia kata masih boleh dikira milik dia. Wa fin nikahi, dalam masalah nikah bila syuhud, tanpa saksi, yajibul mahru, maka wajib bayar mahar. Idza hasala fihi dukhulun, apabila terhasil dukhul, bila dah bersama maka wajib bayar mahar lah. Tak ada saksi pun, tapi bila dah berlaku begitu, maka disahkan dan dihukum sah isteri tu isteri dia, dan wajib bayar mahar. Wa tajibu 'alal mar'ati, dan wajib ke atas perempuan, al-iddatu, wajib beriddah, indal furqati, ketika berlaku cerai. Wa yathbutu fihi nasabu, dan sabit padanya nasabu, riayatan, kerana nak menjaga li haqqi tifli, bagi hak kanak-kanak. Okey. Jadi nampak di sini ada beza di sisi Hanafiah antara sihah wal butlan. Wa wadihun min hadhihi al-amthilati, dan jelas daripada contoh ini, annal aqdal fasida, bahawa akad yang fasid, lam yatarattab alaihi bidzatihi atharun syar'i, tidak menghasilkan dengan dirinya itu apa-apa kesan syarak. Wa innama tarattabat hadhihi al-atharu, hanya saja memberi kesan ini, binaan ala tanfidhil aqdi, dibina di atas perlaksanaan akad. Faka'anna tanfidh, seumpama tanfiz itu, seumpama pelaksanaan itu
mahallu riayati syari', menjadi tempat syari' melihat dan meraihkannya, nazaran ila syubhati al-qaimati, kerana melihat kepada syubhah yang ada bisababil aqdil fasid, dengan sebab akad yang fasid. Jadi akad fasid ni tidak ada kesan dengan diri kesan syarak, tapi melihatkan kepada kesan ini kerana berlaku dah akad telah berlaku, maka melihatkan kepada syarik nak meraihkan kepada kelangsungan akad yang telah dijalankan itu, apatah lagi adanya syubhah yang ada, maka dikenakan juga dan dihasilkan juga kesan-kesannya. Okey. Maka khulasahnya, fal batilu indal Hanafiyah, sesuatu yang batil di sisi Hanafiyah, maka al khalalu fihi raji'an ila arkanil aqdi, kalau kecacatan itu kembali kepada rukun akad, ai ila sighatil aqdi, kepada sirah, awil aqidain, ataupun dua orang berakad, atau mahallil aqdi, ataupun perkara yang berakad tu. Mahal aqdi makna perkara yang diakad. Kalau barang-barang lah. Wal fasidu, dan fasid pula, maka al khalalu fihi raji'an ila awsafil aqdi la ila arkanihi, yang kembali kepada sifat akad bukan pada rukun. Fa arkanuhu salimah, rukunnya selamat, lakinil khalalu tara'a ala ba'di awsafihi, tetapi kecacatan itu datang ke atas sebahagian sifat, kama fi majhuliyati thamanil mabi', sebagaimana pada masalah tidak diketahui harga barang. Jadi jual beli itu dilangsungkan kerana nak ra'i kepada kelangsungan jual beli, tapi dituntutlah selepas itu untuk menerangkan berapa bayaran yang kena. Walihadza yaqulul Hanafiyah, kerana itu ulama Hanafi berkata, innal fasida ma kana masyru'an bi aslihi, fasid itu ialah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan asal dia, pada asal dan rukun atau asasnya dia disyariatkan, ai bi arkanihi, dengan rukunnya, la bi wasfihi, tetapi tidak dengan sifatnya, kerana sifatnya itu berlaku kekurangan. Wa innal batila ma kana ghaira masyru'in la bi aslihi wala bi wasfihi, adapun batil itu sesuatu yang ghaira masyru', yang tidak disyariat, sama ada dengan asalnya ataupun dengan sifatnya. Okey. Sekarang ni khilaf antara jumhur dan Hanafiyah. Wa maraddul khilaf. Maraddu maksudnya asas dan tempat kembali. Punca lah, kita kata punca khilaf antara jumhur dan juga Hanafiyah, ila ikhtilafihim fil mas'alati, kerana mereka khilaf pada dua masalah. Pertama, al-ula, masalah pertama, hal nahyu syari'i an aqdin, adakah larangan syari' daripada sesuatu akad itu, maknahu, memberi makna, adamul i'tidadi bihi fi ahkamid dunia, dia tidak diambil kira pada hukum dunia. Adakah bila syarak larang satu akad, maksudnya syarak tak ambil kira, ma'al ithmi fi ahkamil akhirah, dalam keadaan memang dapat dosa pun pada hukum akhirat, liman yuqdima alaihi, kepada orang yang aqdama yuqdimu ni, man yuqdimu alaih, orang yang melakukannya, iqdam ni makna melakukan, ataupun annahu yu'tadu bihi, ataupun akad ini dikira fi bihi ba'dal i'tidad, sebahagian perkiraannya dikira fi ahkamid dunia, dalam hukum dunia, ma'al ithmi fil akhirah, tapi masih dikira berdosa lah di sisi Allah pada hukum akhirat, kerana dia melakukan akad yang dilarang oleh syarak. Okey, itu masalah pertama. Jadi mereka berlaku khilaf antara jumhur dan juga Hanafi dari segi macam ni. Jadi bila akad itu berlaku kecacatan, adakah akad itu tidak dikira langsung pada hukum dunia, ataupun ada kita kenakan sedikit ataupun kita ambil kira lah kesannya pada hukum dunia. Adapun di akhirat memang sepakat semuanya berdosa. Dari segi dosa lah, sebab dia melakukan akad yang fasid. Tetapi adakah kita nak ambil kira akad itu pada hukum dunia dengan kita kita terima kesan-kesannya ataupun tidak? Itu masalah pertama. Jadi jumhur kata tak ada, bila rosak fasid tak diterima lah. Hanafiyah dia ambil kira. Athaniyah, yang kedua, halin nahyu anil aqdi li khalalin fi aslihi, adakah larangan tentang akad itu kerana kecacatan pada asalnya, pada rukunnya,
kan nahyi 'anil aqdi, seperti larangan daripada akad li khalalin fi awsafihi, sama seperti larangan pada dalam akad yang ada kecacatan pada sifat duna arkani tapi tidak rukun. Jadi ada kita nak kira sama ke kecacatan yang ada pada rukun dengan kecacatan yang ada pada sifat yang luaran? Jadi khilaf situ. Hanafiyah berbeza dengan jumhur. Bimakna anna nahya anhu fi halatain sawa, dengan makna larangan pada kedua-duanya sama saja. Kalau berlaku saja hukumnya batal belaka. Wala yatarattabu ala kulli minhuma ayyu atharin, dan tidak memberi kesan atas setiap satu tu kesan. Apa-apa kesan? Anna bainahuma farqan, ataupun adakah ada di sana perbezaan antara keduanya. Amal jumhur, adapun jumhur, fayaquluna 'anil mas'alatil ula, mereka berkata pada masalah yang pertama, inna nahya syari'i, larangan syari' an aqdin, tentang satu akad itu, makna huwa adamu al-i'tidadi bihi, bermakna tidak diambil, tidak dibilang dengannya. Idza waqa'a, jika berlaku, fala tatarattabu alaihi atharu syari'iyah, maka tidak memberi kesan syarak. Wa yulhiqu sahibahu al-ithmu, dan mendatang akan empunyanya oleh dosa akan kena fil akhirah, akan mengenai pelakunya oleh dosa di akhirat nanti. Wa yaquluna fi mas'alati tsaniyah, dan jumhur berkata pada masalah kedua, inna nahya fil halataini sawa, larangan pada kedua-dua keadaan itu sama ada melibatkan larangan pada asal atau pada sifat. Fala farqa bainan nahyi an aqdin, tidak ada beza tentang larangan pada satu akad, li amrin yattasilu bi asli aqdi, kerana sesuatu perkara yang berkait dengan asal akad ataupun rukun. Wa bainan nahyi anhu li amrin yattasilu bi awsafi, ataupun larangan yang berkait dengan sifat dia. Fa fil halatain, pada kedua-dua keadaan itu, la yu'tabarul aqdul manhiyu anhu, tidak diambil kira, tidak diiktibar akad yang dilarang, wala tatarattabu alaihi atharu, dan tidak menghasilkan kesannya. Amal Hanafiyah tu, adapun ulama Hanafiyah, fayaquluna 'anil mas'alatil ula, mereka berpandangan berkata pada masalah pertama, inna nahya yatarattabu alaihi al-ithmu, larangan itu menghasilkan dosa, lakin la yatarattabu alaihi butlanul aqdi daiman, tapi tidak menghasilkan batalnya akad selama-lamanya. Bukan semuanya membatalkan akad, itu maksudnya. Wa yaquluna an mas'alatil atsaniyah, mereka berkata pada masalah kedua, innan nahya in kana raji'an ila amrin yattasilu bi arkanil aqdi, larangan itu jika kembali kepada perkara yang berkait dengan rukun akad, kana ma'nahu, maka maknanya butlanal aqdi, batal akad, wa adam al-i'tibarihi idza waqa'a, dan tidak dikira apabila berlaku, kal bai'in maitah, seperti jual beli bangkai, wa bai'il majnun, jual beli orang gila. Wa idza kana an-nahyu li amrin yattasilu bi awsafil aqdi, tapi kalau larangan itu berkait dengan sesuatu yang berkait dengan sifat akad, kana al-aqdu fasidan, maka akad itu dikira fasid sahaja, la batilan, bukan batal. Wa tarattabat alaihi ba'du al-athar, dan menghasilkan atasnya sebahagian daripada kesan. Dari kerana itulah Hanafiyah membezakan antara butlan dan juga fasad berkait dengan apa? Berkait dengan akad, hukum-hukum yang berkait dengan tasarrufat dan juga uqud. Wallahu ta'ala a'la wa alam.